Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan salah satu instrumen hutang iaitu yang dikenali sebagai Sekuriti Kerajaan Malaysia atau Terbitan Pelaburan Kerajaan iaitu MGS atau GII. Okey, saya Muhammad Ashraf bin Ahmad, nombor metrik 260712. Okay, yang pertama kita pergi melihat kepada maksud MGS atau GII. Maksud dia, dia merupakan instrumen hutang kerajaan jangka panjang yang diterbitkan oleh Kerajaan Malaysia iaitu melalui Bank Negara Malaysia. Iaitu ia bermakna iaitu merupakan satu sekuriti yang diterbitkan oleh Kerajaan Malaysia yang bertujuan untuk membiayai pasaran modal domestik bagi membiayai pembangunan kerajaan Malaysia. Jadi, sekuriti ini akan diterbitkan oleh kerajaan iaitu diterbitkan sama ada kepada umum atau kepada private placement, iaitu bermaksud kepada syarikat-syarikat yang ditentukan oleh kerajaan seperti KBSP dan sebagainya. Okey, itu saja maksud daripada MGS. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasrizad Hashim, nombor metrik 260057 dan akan membentangkan mengenai penanda aras MGS ataupun dipanggil portfolio MGS yang mana direka untuk memaksimumkan hasil di mana pengurusan portfolio adalah melalui pengurusan tempoh yang sesuai dan pulangan kupon adalah melalui pengoptimumkan hasil portfolio. So dekat sini tujuan dia adalah merupakan sumber pendapatan tetap dalam bentuk pembayaran faedah, kupon berkala, tujuan perdagangan mungkin peningkatan modal dan yang ketiga adalah tujuan pematuhan untuk memenuhi keperluan statutory minimum daripada SRR, iaitu keperluan rizab berkanun lah dekat negara Bank Negara Malaysia, under Bank Negara Malaysia. Okey, saya serahkan seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Nurul binti Samsul Bahari, nombor metrik 266756. Hari ini saya membentangkan ciri-ciri Malaysia Government Securities iaitu MGS. Pertama adalah merupakan CJ digital. MGS tidak menyediakan CJ secara fizikal. Ciri yang kedua adalah tiada jadual tetap bagi penerbitan MGS ini. Maka dengan itu, kerajaan boleh menerbitkan MGS ini pada bila-bila masa sahaja. Yang ketiga adalah tempoh matang sehingga 21 tahun. Bermaksud tiada had tempoh matang yang ditetapkan oleh kerajaan untuk pelaburan di MGS. Yang keempat mempunyai prinsipal dealer iaitu PD, dan PD memainkan peranan untuk mengawal sedia MGS ini seperti bagaimana untuk terbitkan berapa banyak yang dikeluarkan dan berapa harga yang dikenakan untuk MGS ini. Yang terakhir adalah dibuka kepada semua orang untuk pelaburan dan tiada had kepada sesiapa untuk melaburkan di MGS ini. Saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Okey, seterusnya saya mengenai ciri-ciri MGS ataupun MGII yang mana nota faedah dengan bayaran kupon setengah tahun, iaitu yang mana pada tempoh matang pelabur akan terima prinsipal ditambah dengan faedah. Seterusnya di pasaran sekunder lah, didagangkan pada pasaran sekunder kerana rate yang kurang menarik minat pelabur dan terlalu lama tempohnya, seperti disebut oleh sebelum ni lah, 21 tahun antara tempoh dia lah. Dari sini boleh disimpulkan instrumen ini tiada risiko ataupun zero risk, namun membuatkan para pelabur kurang berminat disebabkan kadang-kadang pulangannya sangat-sangat rendah dan untuk mendapatkan pulangan itu terlalu lama lah. Dan ciri-ciri berikutnya adalah harga setiap 100 unit, dan berikutnya adalah dipegang terutamanya oleh institusi kewangan yang mana ia menuntut keperluan berkanun lah, seperti disebut oleh seperti keperluan rizab berkanun SRR. Perlu untuk mempunyai aset cair tertentu sekurang-kurangnya seperti MGS, yang mana keperluan SRR adalah instrumen untuk mengurus kecairan. Dan institusi perbankan dikehendaki mengekalkan baki dalam akaun rizab berkanun SRA mereka bersamaan dengan bahagian tertentu liability layak EL ataupun bahagian ini adalah kadar SRR.
Dan berikutnya ciri seterusnya adalah sebagai penanda aras untuk semua terbitan bond ringgit Malaysia, yang mana uh, pem, pem, satu institusi perniagaan memerlukan apa-apa jenis modal dan dia akan lihat pada penanda aras yang dibuat di under MGS yang dikeluarkan oleh kerajaan. Daripada situ ada sebutan harga-harga tertentu yang boleh dijadikan penanda aras ataupun benchmark kepada modal yang diperlukan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Saya Suci Kesuma binti Bashir Johar, nombor matrik 266374. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai konsep yang digunakan oleh MGII. Dalam MGII terdapat dua konsep syariah yang digunakan. Konsep pertama adalah konsep murabahah. Konsep ini adalah merupakan sijil kredit yang dikeluarkan daripada transaksi penjualan aset yang tertunda. Seperti komoditi, terutamanya yang selalu kita gunakan untuk pembelian komoditi adalah minyak sawit mentah, yang mana ianya mematuhi prinsip syariah. Terbitan baharu ini di bawah kontrak murabahah akan melibatkan transaksi komoditi bagi mewujudkan keberhutangan antara kerajaan dan pelabur. Slide seterusnya. Okey, untuk konsep yang kedua adalah merupakan konsep buy al-inah. Kontrak ini yang membabitkan urus niaga jualan dan pembelian semula aset oleh penjual. Dalam urus niaga ini, penjual yang mana kerajaan akan menjual aset kepada pembeli secara tunai dan kemudian membelinya semula daripada pembeli pada harga yang tertunda, yang mana ianya lebih tinggi daripada harga jualan tunai mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Seterusnya saya serahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazri bin Muhammad Fauzi, 266121. Saya akan menerangkan berkaitan dengan struktur isu pelaburan kerajaan yang di mana dia terbagi pada dua konsep. Okay, yang pertama adalah konsep murabahah. Okey, saya akan menerangkan berdasarkan poin-poin yang tertera di lampiran. Okey, poin pertama, BNM akan bertindak sebagai ejen pelabur untuk membeli komoditi tersebut. Okey, seterusnya, BNM sebagai ejen komoditi akan membeli komoditi tersebut seperti contoh minyak sawit mentah. Okey, seterusnya, sebagai ejen pelabur, BNM akan menjual komoditi tersebut kepada kerajaan berikutan pembelian pada harga markup yang mesti dibayar pada tarikh pembayaran tertunda. Kupon pada JII akan ditunjukkan dalam keuntungan daripada jualan yang akan dibayar secara tetap seperti setiap 2 tahun. Seterusnya, bagi membuktikan hutang tersebut, JII akan dikeluarkan. Pelabur menerima bayaran berkala sebahagian daripada keuntungan. Kerajaan akan membayar jumlah prinsipal dan keuntungan akhir apabila matang, iaitu tarikh pembayaran tertunda dan JII akan ditebus. Seterusnya, bagi mendapatkan pembiayaan yang diperlukan, kerajaan akan melantik BNM sebagai ejen mereka untuk menjual komoditi tersebut pada kos. Yang terakhir, poin yang nombor 6, sebagai ejen komoditi, BNM akan menjual produk tersebut dan membayar kerajaan secara tunai. Untuk konsep yang kedua adalah konsep berdasarkan konsep buy al-inah. Okay. Untuk poin yang pertama, untuk meningkatkan sokongan yang diperlukan, kerajaan pada mulanya akan menjual sumber yang dipersetujui syariahnya seperti contoh nilai kepada penyokong kewangan untuk ansuran tunai secara segera. Seterusnya, pelabur kemudian dia akan menjual semula aset tersebut kepada kerajaan pada keuntungan yang ditangguhkan dan JII akan dikeluarkan sebagai bukti hutang. Kupon pada JII akan ditunjukkan dalam keuntungan daripada jualan yang akan dibayar secara tetap seperti setiap 2 tahun. Seterusnya, kerajaan akan menebus JII apabila matang, iaitu juga dikenali sebagai bayaran tertunda. Pada ketika itu, ia akan membayar kos aset yang sama dengan jumlah prinsipal ditambah dengan keuntungan. Okey, itu saja berdasarkan untuk struktur konsep daripada kerajaan. Sekian, terima kasih.